Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kita sambung kitab Al-Adhkar, kitab yang ke-6 dalam membicarakan tentang doa orang-orang yang sakit dan juga menceritakan tentang kematian. Bab yang ke-6, boleh mengandung selagi tidak marah atau berumur. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sakit demam. Aku memegang baginda dan aku katakan, sesungguhnya engkau sedang sakit tenat wahai Rasulullah. Baginda menjawab, benar, seperti sakitnya dua orang dari kalian. Disebut Nabi sebut sakit Nabi ni dua kali ganda daripada orang biasa, kan? Dua kali ganda. Maknanya walaupun Nabi mengandung begitu, ia tidak menjadi satu perkara yang salah. Sehingga sampai kita berumur marah ataupun kita memarah, menyalahkan takdir dan sebagainya, itu pada waktu itu jadi salah. Kami riwayatkan juga dalam Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sedang sakit tenat. Aku katakan, keadaanku seperti yang engkau lihat sekarang ya Rasulullah. Aku memiliki harta yang banyak, sementara tidak ada yang mewarisiku selain putriku. Sampai akhir hadis. Hadis ni hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Waktu Sa'ad bin Abi Waqqas sakit yang teruk yang membawanya kepada meninggal dunia, kan? Dia mengadu pada Nabi, dia ada harta banyak, tak ada anak kecuali ada anak seorang perempuan, kan? Harta banyak, ada anak seorang perempuan. Dia tanya Rasulullah, boleh tak aku nak bagi hartaku ini separuhnya pada jalan Allah? Separuh, ataupun dia aku nak bagi 2/3 daripada harta itu pada jalan Allah. Rasulullah kata, banyak atau tak boleh? Kalau separuh boleh tak Rasulullah? Rasulullah kata tak boleh. 1/3 boleh tak? Rasulullah kata 1/3 itu pun besar sebenarnya. Kan? Maksudnya kalau nak bagi pada orang harta itu, boleh 1/3, jangan lebih daripada itu. Rasulullah sebut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu tinggal keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan miskin, meminta-minta daripada orang lain. Kan? Maknanya kadang-kadang ada orang kerana dia nak mati, dia tak mahu harta itu dapat kepada orang yang selayaknya dapat. Waktu dekat nak mati itu dia dengar. Sebenarnya itu adalah satu perkara yang salah. Kan? Satu perkara yang salah. Bahkan mewasiatkan harta waktu mati itu dia panggil wasiyatul fat haram. Kerana nak lari daripada pembahagian itu diberikan kepada ahli waris. Tak boleh. Dia balik akhir sekali, balik pada niat kita. Balik pada niat. Kalau kita bagi itu 1/3, itu betul-betul kerana kita anggap ia sebagai bekalan kita di sisi Allah, tak apa. Tapi kalau kita bagi itu kerana kita tak mahu orang lain dapat, anak beranak kita tak dapat, tak mahu isteri kita dapat banyak, nanti dia kahwin dengan lelaki lain, sebab kita nak mati lah. Tak boleh, hukumnya haram. Niat tu baliknya, niat pada yang ada dalam hati kita. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Al-Qasim bin Muhammad, dia berkata, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, aduhai kepadaku, sakit kepada Aisyah waktu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, tidak, tetapi aku aduhai kepadaku. Sampai hadis dengan lafaz yang besar. Maknanya kalau kita rasa sakit, kita sebut sakit itu tak jadi salah. Sakitnya pedihnya dan sebagainya, tak ada salah. Itu adalah sifat semula jadi manusia. Bila sakit dia akan mengadu sakit, tapi tak sampai kepada dia menyalahkan takdir. Bab yang ke-7, larangan mengharap kematian kerana tertimpa musibah, kecuali apabila khawatir terjadi fitnah pada agama. Kalau kadang-kadang manusia ni Allah Ta'ala takdir dia sakit teruk, sakit yang teramat teruk, kita dilarang
oleh kerana sakit yang teramat teruk tu minta, ya Allah matikanlah. Mati je lah aku ni. Tak boleh. Kecuali dia minta mati tu kerana ada sebab yang tertentu. Kerana kalau dia masih hidup, dia kena fitnah pada agama yang menyebabkan mungkin dia boleh jadi orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Pada waktu itu diharuskan. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta min dhurrin asabah, fa in kana la budda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khayran li. Kata Nabi, jangan seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kerana mudarat yang tertimpa pada diri. Kerana sakit tak ada nak bangun, dia pun cita-cita, ya Allah matikanlah aku. Jangan, kata Nabi. Wa in kana la budda fa'ilan, kalau tak dapat tidak, terpaksa juga, kamu hanya boleh sebut macam ni, kata Nabi. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup ni lebih baik. Matikanlah aku kalau mati itu lebih baik. Sampai setakat tu je boleh. Tapi kalau minta, ya Allah matikan aku, itu tak boleh. Tak boleh. Kan, hadis ni riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama yang seangkatan dengan kami dan selain mereka mengatakan bahawa hal ini khusus bagi musibah yang menimpanya. Sedangkan jika mengharapkan kematian kerana khawatir rasaknya agama, disebabkan rasaknya zaman dan sebagainya, maka ia tidaklah, dia larang, maknanya harus dia pun. Kalau dia minta, ya Allah, daripada aku difitnah pada zaman ini, lebih baik kau matikan aku, itu diharuskan. Itu pada waktu itu. Bab yang ke-8, disunnahkan seseorang berdoa agar kematiannya datang di negeri yang mulia. Dia berdoa, ya Allah, matikan aku di Mekah contohnya, matikanlah aku di Madinah. Dia minta gitu. Boleh tak? Dalam bab ni disebut sunnah. Sunnah maknanya sunnah. Kita minta supaya kita mati di tempat yang baik. Mati di Mekah, mati di Madinah, tempat-tempat yang mulia. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha, dia berkata bahawa Umar radhiyallahu taala anhu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasul. Apa doa Umar? Ya Allah, engkau kurniakan kepadaku mati syahid di jalan-Mu. Ya Allah, engkau jadikan matiku ini di negeri Rasulullah, di negeri Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar minta, satu mati syahid, kedua mati di Madinah, bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Dia menjawab, apabila Allah Ta'ala menghendaki, pasti ia akan memberikannya kepadaku. Kalau Allah Ta'ala takdir begitu, begitulah. Bab yang ke-9, disunnahkan untuk menenangkan orang yang sakit. Sunnah kita tenangkan orang yang sakit. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fi ajali fa inna dhalika la yaruddu syai'an wa yutayyibu nafsah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu masuk menziarahi orang yang sakit, maka kamu hiburkan dia tentang ajal, nampak lagi mati kau. Jangan cakap gitu tuan-tuan. Maknanya insya-Allah sembuh, kan? Sebab macam tu. Kerana apa? Kerana ucapan kita itu ia tidak akan kalau Allah Taala takdir mati juga. Kan? Tetapi ucapan kita itu akan menyebabkan hati dia rasa tenang. Yutayyibu nafsah. Dia akan menyebabkan hati dia rasa tenang. Itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bab yang ke-10, pujian untuk orang sakit akan kebaikan amalnya ketika melihat kekhawatiran padanya sehingga menjadi berbaik sangka pada Tuhan. Maknanya kita kena puji, buat pujian kepada orang-orang yang sakit tentang dulu dia adalah orang yang baik, amal-amalnya baik. Kerana pada waktu itu dia lihat orang tu dah lain macam, kan? Lain macam. Contohnya dia macam tak redha dengan kesakitan yang Allah Ta'ala uji dia.
kita kena puji amal-amal dia, ataupun buat sesuatu yang dia boleh rasa tidak putus asa daripada rahmat Allah. Sehinggalah orang panggil dia jadi baik sangka pada Allah. Tuan, waktu ini mungkin kita boleh cakap, tapi bila Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang berbagai, kadang-kadang manusia buruk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa beri sakit aku macam ni sampai macam tak bagi orang lain? Dah lah aku susah macam ni, anak-anak ramai, bini pula tak kerja. Dia jadi macam tu. Kan? Itu benda ni, cakap tu jadi macam kita seolah-olah buruk sangka pada Allah. Jangan sangat kalau Allah sampai macam ni dia buat. Itu antara perkara-perkara. Masa pada waktu itu, bila kita dengar ucapan-ucapan yang macam ni, kita kena tenangkan dia. Kita kena cerita amal-amal yang baik supaya dia baik sangka balik pada Allah Ta'ala. Takut-takut mati dia dalam keadaan buruk sangka pada Allah, itu bahaya. Buruk sangka pada Allah, mati waktu buruk sangka pada Allah, dia kan, ana inda dhanni abdi bi, aku ini di sisi sangkaan hamba-ku kepada-ku. Kalau kita sangka buruk pada Allah, buruklah. Kan, kalau kita sangka baik pada Allah, baiklah Allah Ta'ala pada sisi kita. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia mengingatkan kepada Umar bin Al-Khattab setelah beliau ditikam. Umar Al-Khattab ni dia mati, dia kena tikam. Semua khulafa ar-rasyidin mati syahid. Mati syahid. Kita tak akan jumpa orang yang berjuang di jalan Allah mati senang. Kan sebab itu kecil je kalau fitnah orang yang berjuang jalan Allah ni kecil. Abu Bakar As-Siddiq mati syahid. Umar Al-Khattab mati syahid. Uthman bin Affan mati syahid. Siapa yang bunuh dia? Puak-puak Sabaiyun, yang merupakan orang yang mengasaskan Syiah. Dia kepung rumah Uthman. Dia buat propaganda. Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi masuk Islam, dendam dia pada Islam. Dia telah buat propaganda. Uthman tak buat balas dendam ataupun tak menjalankan hukuman kepada orang yang bunuh Umar. Dia bukan pemimpin yang baik. Lalu dia buat propaganda menaikkan Sayyidina Ali, sehingga orang benci kepada Uthman bin Affan, kepung rumah Uthman. Beberapa hari tak hantar makanan kepada Uthman. Waktu itu Sayyidina Uthman kan, Ibnu Abbas ada pada waktu itu. Ibnu Abbas kata, kamu boleh buat begini kepada sahabat Rasulullah. Waktu orang Islam dulu susah, dialah yang menginfakkan tenaga untuk sahabat-sahabat Nabi. Mereka tak layan. Akhir sekali, hujung tu, mereka serbu rumah Uthman bin Affan. Waktu itu Uthman bin Affan sedang berpuasa, dan dia telah beritahu kepada Ibnu Abbas, aku rasakan aku berbuka di sisi Tuhan. Uthman dia nampak. Waktu itu dia diserang, rumah dia diserbu, dan dia ditikam. Waktu itu dia sedang baca Quran dan sedang berpuasa. Uthman bin Affan mati syahid, kan? Sayyidina Ali pun syahid. Semua sahabat-sahabat Nabi ni, orang yang berjuang di jalan Allah, dia mati mulia. Sebab mati yang paling mulia ialah mati syahid. Itulah mati yang paling mulia. Umar Al-Khattab, dia mati waktu dia jadi imam. Sedang dia jadi imam, datang seorang majusi, dia tikam Umar. Waktu itu Umar sedang sembahyang. Kurang 3 hari lepas tu Umar meninggal dunia. Sebab tikaman itu ada racun diletak pada senjata, menyebabkan Umar Al-Khattab meninggal. Waktu Umar sakit, lepas dia kena tikam, Ibnu Abbas dia mengingatkan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, jangan pernah engkau berkeluh kesah. Engkau telah menjadi sahabat yang baik bagi Rasulullah. Kemudian baginda meninggalkanmu dalam keadaan redha kepadamu. Kemudian engkau menjadi sahabat yang baik bagi Abu Bakar. Kemudian dia meninggalkanmu dalam keadaan redha kepadamu. Engkau juga menjadi sahabat yang baik bagi kaum muslimin. Apabila engkau meninggalkan mereka, pasti engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka redha padamu sampai akhir. Umar menjawab, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Umar, kan? Hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Sumasah. Dia berkata, kami menjenguk Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu ketika dia hampir meninggal dunia. Ketika itu beliau terus-menerus menangis dan menghadapkan wajahnya ke dinding. Kata Ibnu Sumasah,
kami jenguk Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang hebat juga, antara orang yang awal masuk Islam. Waktu tu dia nak meninggal dunia, dia menangis sambil wajahnya menghadap ke dinding, nangis, nak mati. Kemudian puteranya, anak lelakinya berkata, wahai ayahku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira untukmu tentang demikian dan demikian, Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada beliau. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira untukmu tentang demikian-demikian? Beliau memalingkan wajahnya dan berkata, sesungguhnya kami menganggap hal terbaik yang pernah kami lakukan adalah syahadah bahawa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun dia menangis menghadap ke dinding, bukan makna dia putus asa. Bukan kerana menangis kerana sakit dia. Kerana menangis mengenangkan tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri kepada dia. Antaranya ialah ucapan syahadah. Syahadah yang menyebabkan dia terselamat daripada neraka. Kami riwayatkan dari Sahih Bukhari daripada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu menderita sakit. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu datang menjenguk dan berkata, wahai ummul mukminin, engkau telah mendahului segala-galanya dalam kejujuran bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Maknanya kita memberikan semangat kepada dia, pujian tentang kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat. Diriwayatkan juga oleh Bukhari daripada riwayat Ibnu Abi Mulaikah bahawa Ibnu Abbas meminta izin kepada Aisyah sebelum wafatnya, namun Aisyah mengatakan, aku takut dia akan memujiku. Dikatakan kepadanya, putera bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di antara kaum muslimin. Aisyah berkata, izinkanlah dia masuk. Ibnu Abbas bertanya, bagaimana keadaanmu? Dia menjawab, baik. Apabila aku bertakwa, Ibnu Abbas berkata, maka keadaanmu baik insya-Allah, sebab engkau adalah satu-satunya isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perawan dan pembelaan ke atasmu turun secara langsung daripada Nabi. Maknanya dia nak sebut kita kena bagi kata-kata semangat kepada orang yang nak mati, khasnya mati dia dalam keadaan menanggung pelbagai kesakitan. Okey, maka pada waktu itu sangat perlu support daripada orang sekeliling. Sebab waktu nazak ni waktu yang sangat kritikal. Kita baca banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu nazak adalah waktu yang paling bahaya. Kerana waktu itu syaitan akan datang rupa bagai-bagai. Dia rupa keluarga, dia rupa orang yang kita sayang, yang telah meninggal dunia, mak ayah dan sebagainya, minta supaya kita mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Pada waktu itu kalau tidak ada support, tak ada kuat iman, orang tu akan buruk sangkanya pada Allah. Maka pada waktu itulah kita perlu menenangkannya. Sebab itu kita kena sentiasa orang yang nak mati ni kita ajar dia ucapan la ilaha illallah syahadah. Bila dia ucap sekali, kita ajar syahadah tu bila dia ucap sekali dan dia sebut, cukup. Kemudian bila dia cakap benda lain baru kita ajar lagi. Maknanya bila dia sebut la ilaha illallah, dia diam. Tak perlu ajar banyak lagi. Sampai dia bercakap benda lain baru kita ajar balik. Supaya akhir ucapan dia itu ialah la ilaha illallah. Tak perlu kita paksa banyak kali dia sebut perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.